أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 15, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 15, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan masuk di bawahnya, masuk dengan bahawa masuk pada pengertian, masuk pada pemahaman. Di bawahnya pula, di bawah kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Dan masuk di bawahnya pula, di bawah kalimah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Masuk ni pada pengertian. Harus segala sifat manusia. Harus segala sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada hak mereka itu, pada hak segala rasul. Harus segala sifat manusia ni kerana bahawasanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasa penghulu kita tu kalau Arab dia Sayyidina lah. Kalau sebut penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Nabi Muhammad penghulu, tok gawa tau. Tok Nebe. Kenal tok gawa? Tok Nebe kenal? Dah penghulu muking tau. Penghulu tu terjemahan kepada Sayyidina. Apa makna penghulu? Ikutan kami. Sebab apa-apa kan ikut Tok Mulu kan. Tok Mulu kata gitu, gitulah. Ni penghulu ni ikutan kami, contoh tauladan kami. Kerana bahawa penghulu kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatang ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wajib membenarkan demikian itu sekaliannya. Kerana bahawa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu menjadi illah, bermula daripada mula-mula lagi tu. Masuk di bawahnya, di bawah kalimah yang kedua Muhammad Rasulullah, wajib benar sekalian Rasul. Dan amanah mereka itu, dan fatanah mereka itu, dan tabligh mereka itu,
Dan masuk di bawahnya, di bawah kalimah yang kedua pula, mustahil atas mereka itu dusta. Mereka itu dustakan Rasul. Dan khianah, dan bodoh, dan kitman. Dan masuk di bawahnya, di bawah kalimah yang kedua, iaitu Muhammad Rasulullah pula, harus segala sifat manusia yang tiada membawa pada kekurangan pada hak mereka itu, hak segala Rasul. Masuk sifat yang wajib bagi Rasul di bawah Muhammad Rasulullah, sifat mustahil bagi seorang Rasul, sifat harus bagi seorang Rasul ni, kerana bahawa penghulu kita Nabi Muhammad SAW mendatang ia yang Muhammad SAW dengan wajib membenarkan dimakan itu sekaliannya. Mana membenarkan akan bahawa benar sekalian Rasul, amanah sekalian Rasul, fatanah sekalian Rasul, tabligh sekalian Rasul. Mana dimakan itu mustahil sekalian Rasul dusta, khianah, bodoh, kitman. Mana dimakan itu harus segala sifat manusia yang tiada membawa pada kekurangan. Itu semua tu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kerana bahawa penghulu kita Nabi Muhammad SAW mendatang ia Muhammad dengan wajib membenarkan. Ini tasdik iman. Wajib membenarkan dimakan itu sekaliannya. Membenarkan apa? Membenarkan tentu sungguh sekalian Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Membenar akan bahawa sekalian Rasul tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, tidak bodoh. Membenarkan bahawa sekalian Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan, Nabi Rasul bukan malaikat, Nabi Rasul manusia. Nabi Rasul manusia. Nabi Rasul ni sekalian lah masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kerana membenarkan, kerana Nabi SAW mendatangkan ia dengan wajib membenarkan demikian itu sekaliannya. Membenarkan bahawa sekalian Rasul ni manusia yang bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan. Maka ini 9 aqaid. Maka ini kembali kepada benar sekalian Rasul, amanah mereka itu, fatanah mereka itu, tabligh mereka itu, mustahil dusta, mustahil khianah, mustahil bodoh, mustahil kitman semuanya wahyu, bersifat dengan sifat manusia. Maka ini hak daripada benar mereka itu tu 9 aqaid. Aqaid, aqidah satu, aqaid banyak. Aqaidul iman. Kenapa aqaidul iman? Kenapa tidak aqidatul iman? Sebab 50 aqaidul iman, simpulan iman. Dari 9 ni, sekalian ni 9 aqaid. Sekalian 9 aqaid. Aqaid, aqidah. Dia aqidah ni dia asal daripada aqdun. Aqdun ni ikat. Aqdun, akad. Ikat. Jual beli. Aqdun, ada ijab, ada qabul. Aqdun, akad nikah, ada ijab, ada qabul. Aqdun. Cuma hak akad jual beli ni boleh dibatalkan. Akad nikah ni boleh dipasahkan, boleh dicerai, diputuskan. Aqaidul iman ni tak gerak lah. Bukan kata tak ada yang akidahnya terlucu, adalah. Tapi akidah ni simpulan, pada simpulan iman. Aqaidul iman, simpulan iman. Apa sipu? Ikat mati. Tak ada sipu. Dia orang hak ikat tu, hak jenis
Hak jenis tertarik terlucut tu panggil sipo juga. Dia ada orang jual tu kan. Dia ikat, kita tarik gitu tu. Tarik, terbuka. Dia panggil sipo juga. Sipo itu. Hak sipo ni dia jual juga. Tapi dia tak mau kita makan. Dia jual. Dia tak mau kita makan. Payah kita nak buka dia punya ikat. Hak ni tak mau kita makan ni. Kita kena cari pisah lah. Diikat tu. Tu apa ke? Simpul. Tu hak diikat mati. Simpul. Kan orang belajar bab macam nak sipu, nak ikat satu benda-benda, yang mana ikat tu mati. Tu aqidah. Sebab tu aqaidul iman, simpulan iman, tu terjemahan. Mana apa ni? Sipu, ikat, mati, dak terucuk dah. Atau aqidah, aqdun. Jadi semua tu 9 aqaid, 9 simpulan iman. Hak terdahulunya 41. Hak tu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang masuk di bawah kalimah yang pertama, la ilaha illallah. Ni hak kalimah yang kedua. Masuk di bawahnya pula harus segala sifat manusia, dengan bahawa harus pada akal. Berlaku atas Rasul ni segala sifat manusia. Tapi sifat manusia pun yang tidak membawa kepada kekurangan lah pada hak mereka itu. Maknanya boleh sebut kata Rasul ada ketika makan kenyang, ada ketika Rasul ni lapar sampai peringkat kena ikat batu perut. Akal boleh terima, harus pada akal. Itu sifat manusia. Ada ketika kenyang, ada ketika lapar. Itu sifat manusia. Ada ketika Rasul jaga, ada ketika Rasul tidur. Akal boleh terima, harus pada akal. Harus pada akal. Orang sebut kata Rasul tidur, tu sifat manusia. Sebab bukan Rasul bersifat dengan sifat ketuhanan, bukan bersifat dengan sifat malaikah. Kalau bersifat dengan sifat malaikah, tak ada lah makan-makan tu, tak ada lapar-lapar tu, tak ada lah tidur, tak ada mengantuk. Itu malaikah. Itu sifat malaikah. Adapun sifat manusia, ada ketika makan, ada ketika lapar, ada ketika jaga, ada ketika tidur. Itu sifat manusia. Mana akal kita membenarkan, harus pada akal bahawa Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Kemudian itu harus pada akal, hukum akal. Adapun pada pegangan kita, wajib kita i'tiqad bahawasanya Rasul manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Itu wajib pada syarak, harus pada akal. Wajib pada syarak, harus pada akal. Bila cerita Rasul ni bersifat dengan sifat manusia, akal boleh terima. Itu harus pada akal. Mana hak aqaid kita, simpulan iman kita hak 9-nya. Simpulan iman kita yang 9-nya, kita pun berpegang di akidah bahawa sekarang Rasul bersifat dengan sifat manusia. Sebab mereka bukan Tuhan, mereka bukan malaikah. Itu hak akidah. Harus pada akal. Itu hukum akal. Kita nak hukum syarak akidah, pegangan. Macam masuk di bawah Muhammadur Rasulullah, mustahil pada akal sekalian Rasul dusta. Mustahil pada akal sekalian Rasul khianah, bodoh, kitman, sembunyi wahyu. Itu mustahil pada akal. Akal tidak tasawur, akal tidak terima kalau dikatakan Rasul itu dusta.
Itu mustahil pada akal. Dia mustahil hukum akal ni. Hak wajib pada akalnya rasul benar. Wajib pada akal rasul benar. Sekira-kiranya sampai satu tahap mana apa? Tak masuk di akal kalau kata rasul tidak benar. Mustahil pada akal rasul dusta. Sampai ke tahap akal tak terima nak kata dusta tu ada di rasul. Dia nak gitu. Wajib pada akal rasul benar. Akal memutuskan bahawa tentu sungguh rasul benar. Sampai ke tahap tak terima sama sekali rasul tidak benar. Pergi pada mustahil pada akal dusta. Mustahil pada akal dusta ni, akal memutuskan bahawa rasul ni tentu tidak dusta. Rasul ni tentu tidak dusta. Mustahil rasul dusta. Akan memutuskan bahawa rasul tentu sungguh tidak dusta. Sampai tahap dusta di rasul tak terima sama sekali. Ni hukum akal. Kemudian apabila akal mutuh dah gitu, maka kita pun berpegang di akidah hak aqaid 9 ni. Pegang mana? Kita berpegang di akidah rasul benar. Kita berpegang di akidah rasul tidak dusta. Dusta mustahil pada akal. Akal fikir dusta ni tentu tak sama sekali. Sampai tahap kalau kata dusta tak terima sama sekali, akan memutuskan. Maka kita pun berpegang di akidah rasul tidak dusta. Lagi pada harus pada akal pula. Harus pada akal, mana akal memutuskan bahawa boleh jadi, boleh terima. Makan boleh terima manusia. Lapar boleh terima, boleh jadi. Jaga boleh terima. Tidur boleh terima. Ada ketika gagah, ada ketika letih, ada ketika sihat, ada ketika sakit. Akal boleh terima. Nabi sebelum wafat, Nabi sakit. Dan manusia. Ke malaikat sakit juga. Dia manusia. Rasul sakit. Mustahil pada akal. Gitu. Tak. Harus pada akal. Harus pada akal. Sebab sehat ke, sakit ke, sifat manusia. Bila ceritakan bahawa Rasul sihat, akal boleh terima. Rasul sakit, akal boleh terima. Rasul cedera ketika peperangan Uhud, manusia. Akal boleh terima. Sebab Rasul manusia. Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat. Rasul tidak bersifat dengan istighna iftikar. Rasul manusia. Bila Rasul ni manusia yang bersifat dengan sifat manusia yang lemah, maka Rasul ni macam kita lah juganya. Apa yang berlaku itu semua datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku di Rasul, Rasul menyampaikan apa yang berlaku di Rasul, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul manusia yang terpilih. Rasul manusia yang terpilih. Tapi Rasul tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasul tetap makhluk Allah yang lemah. Yang berlaku di Rasul sama macam yang berlaku di kita. Ini adalah datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul manusia terpilih. Kita wajib memuliakan Rasul, tapi sederhana. Sebab apa? Sebab Rasul hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sederhana. Ada pun puak Yahudi ni dia bagi bunuh Rasul. Melampau tu benci ke Rasul, bunuh Rasul. Ni puak Yahudi. Puak Nasara pula akak ke Nabi Isa AS
tinggi, siapa bubuh nak bubuh jadi Tuhan. Tu Nabi puak Nasara pula. Puak Yahudi, puak jenis bunuh Rasul. Rasul yang dibunuh tu hak memang puak Yahudi juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Ismail ni memanglah mereka tak akan terima. Sebab bukan Bani Israel, Bani Ismail. Mereka tak akan terima. Tapi rasul-rasul yang mereka bunuh tu Bani Israel lah. Bukan puak lain. Bani Israel. Hak mereka bunuh tu. Ni. Puak ni melampau kepada benci. Puak Nasara melampau kepada kasih, angkat jadi anak Tuhan lah. Kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana, mengasihi sungguh-sungguh akan rasul-rasul kerana mereka adalah manusia yang terpilih. Tapi mengasihi pada rasul-rasul, mereka adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang lemah yang tak bekas sama sekali. Dia kena letak molek kesederhanaan tu. Kesederhanaan kena letak molek. Jadi kena sederhana belakalah. Hak Nabi kata khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Sederhanalah. Kalau kata kasih sangat, sederhana. Kena nanti dak bangunlah hadapan dirinya. Dah kasih meruk, tak ada meruk. Meruk orang dah. Kasih kau tak ada dah. Akak sungguh-sungguh pasangan dia. Kenalah, tak bangunlah. Kena. Sederhana. Beci sangat-sangat. Sederhana. Beci sangat-sangat, akhirnya hak dibeci itulah hak dia. Tu. Apa dah ni? Kata dia orang macam-macam lah. Beci sangat-sangat, sampai masa hak beci itulah segala-gala pula sebaik-baik manusia. Sederhana. Dia kena ada segala segi sederhana. Kasih sederhana. Ada perkara yang kita tidak berkenan, kita beci sederhana. Kita tak berkenan, kita beci kepada PA, bukan kepada zat tubuh badan. Pada PA, perbuatan kelakuan tu, bukan tubuh badan. Sebab tu beci macam mana pun orang, jangan sentuh tubuh badan. Sebab tubuh badan tak ada kaitan. Yang dibenci adalah perbuatan. Jangan sentuh tubuh badan. Beci kepada perbuatan dia. Tuang itik gembo-gembo, dia kata. Jangan cakap gitu. Pada itik gembo-gembo. Itik gembo-gembo tu lah ada lagu zaman budak muda-muda dulu. Itik gembo-gembo tu. Itik gembo-gembo jalan orang ni. Pada ni. Gemuk lah maknanya. Jangan sentuh. Sebab itu tak ada kaitan. Kita tak berkenan ke dia. Tak berkenan perbuatan kelakuan dia. Tubuh badan tak ada kaitan. Sebab tu tak boleh kosek dia punya tubuh badan. Tak boleh kosek. Ada perbuatan dia yang perlu kita nyatakan, kita nyatakan. Yang perlu kita nyatakan, kita nyatakan. Bila kita nyatakan perbuatan dia, keburukan dia, itu dipanggil mengumpat. Tapi jangan lupa, hak mengumpat yang syarak benar kan. Kita ni tak ada. Hak dah kita penawar bagi hati. Dan kita Hidayatus Salikin. 6 keadaan mengumpat dibenarkan ijma' ulama. Ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama. Yang khilafnya haram dosa besar ke haram dosa kecil. Haram ijma'. Mana ijma' ni?
Semua ulama kata haram, dalil Quran jelas, dalil hadis jelas. Ulama tak khilaf. Tak ada kata satu pandangan mengumpat makruh. Tak ada. Mengumpat haram ijma' ulama. Yang khilafnya haramnya ada dua, ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Dosa kecil pun haram juga. Mengumpat ni haram dosa besar ke haram ijma', dosa besar ke dosa kecil. Jumhur ni kebanyakan, bukan sekalian, ijma' sekalian. Jumhur kebanyakan ulama dosa besar. Sebahagian kecil ulama kata haram dosa kecil. Dosa kecil sekalipun dah haji mabrur pun tak lepas, walaupun atas pandangan dosa kecil. Kan dosa kecil ni kan boleh habis dengan air semayang kan. Air semayang, berzikir, berwid lepas semayang. Kan dosa kecil akan diampuni, dosa kecil akan diampuni. Kan sebut amal ibadah mengampuni dosa, kena ingat dosa kecil. Dosa besar wajib bertaubat, tidak diampuni dengan umpama air semayang. Tapi dosa kecil mengumpat, ia berkait dengan anak Adam, tak akan diampuni juga. Atas pandangan kata dosa kecil. Atas pandangan mengumpat dosa kecil sekalipun, tidak akan diampuni dosa kecil ni walaupun dengan haji mabrur, sebab ini dosa kecil yang berkait dengan anak Adam. Sebab tu kalau bicara bab amal ibadah mengampuni dosa, yakni dosa-dosa kecil bukan besar yang tidak berkait dengan anak Adam. Dua. Amal ibadah akan mengkifaratkan dosa kita walaupun kita belum bertaubat. Amal ibadah kita, wuduk tu mengampuni dosa. Ingat, dosa kecil yang pertama, bukan dosa besar. Yang kedua, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Atau pandang kata mengumpat dosa kecil, mengumpat dosa yang berkait dengan anak Adam, tidak akan diampuni, bukan dengan semayang, dengan haji mabrur pun tidak akan diampuni. Jadi mengumpat dosa besar, mengumpat haram ijma' ulama, dosa besar pada kebanyakan ulama. Melainkan 6 tempat. 6 tempat ni kena ngaji molek. 6 tempat, 6 keadaan ni ijma' ulama pula yang mengharuskan mengumpat. Asalnya mengumpat ni haram ijma' ulama, melainkan 6 keadaan, 6 tempat. Hak ning ni ijma' ulama mengharuskan. Sebab di antaranya yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Contoh rekahnya, sahabat perempuan tanya Nabi, 2 orang sahabat lelaki meminang dia. Nabi pun jawab, seorang lelaki ni Muawiyah ni, dia orang yang su'luk, orang yang tak ada benda, orang yang miskin. Abu Jahmi ni pula orang yang maksud hadis tu orang ni pukul orang, pukul bini. Itu semua cerita benda kurang belaka tu. Bayang tak, kita pergi pinang orang perempuan, ada orang komen, orang lelaki tu tak ada benda tu, apa kedana. Hak lelaki tu dengar rasa mana? Dia mari tu gaya dah, dengan sewa kereta, dengan apa dah. Mari jangok dah ni. Tiba-tiba ada yang beritahu, budak mari meminang tu, hak tu abang panggil ni, hak tak ada duit. Sesok mepeh. Gitu lah. Cerita kekurangan. Nabi cerita Muawiyah su'luk, orang tak ada benda. Abu Jahmi ni orang banyak duit, tapi pukul bining. Itu apa? Mengumpat. Ketika mana? Ketika merisi. Hak ni mengumpat yang diharuskan ijma' ulama. Ada kena belajar lah molek. Ada ni. Kena belajar molek tu ni. Kadang-kadang orang ni dia pukul borong. Allah lah, musim sekarang ni musim mengumpat belaka, dia kata. Musim mengumpat. Hak ni upak on ni, hak ni upak on ni, hak ni upak on ni, hak ni upak on ni. Dia kata gitu. Musim ngumpat belaka. Memang mengumpat. Sebab apa? Ketika nak memilih pemimpin, kena nyatakan.
Apa kelebihan dia? Apa keburukan dia? Kena nyatakan. Tapi sebenar, jangan fitnah. Fitnah tidak dibenarkan pada syarak. Sebenar, jangan tambah. Fitnah tidak dibenarkan. Sebenar. Tapi sebenar cerita keburukan. Memang kena cerita keburukan supaya tidak dipilih. Mengumpat, memang mengumpat. Tapi syarak membenarkan. Macam risik tadilah. Kenapa cerita kekurangan yang akan dipinang tu? Supaya tidak dipinang. Ada ni. Merisik ni hanya untuk dua orang pasangan. Memilih pemimpin untuk satu negara. Kalau merisik dibenarkan cerita keburukan, ketika nak memilih pimpinan dibenarkan cerita keburukan. Mengumpat, memang mengumpat. Tapi mengumpat ia dibenarkan pada syarak. Bukan terkadang bagi orang yang mengetahui wajib dia kena cerita. Wajib mengumpat. Itu kena belajarlah pula. Contoh gini. Orang nak latih seseorang tu jadi bendahari. Latih saya jadi bendahari masjid. Kita kenal dianya. Dia kalau bak lain. Kalau bak lain tu boleh haraplah. Kalau bak kebersihan ke, bak jaga keselamatan ke, boleh we ke dia. Kalau we duit ke dia habislah duit masjid. Kita tahu ni wajib kita kena cerita. Jangan kita diamkan. Pun orang duit masjid tu nanti tahu kita kenal dia. Bukan fitnah ni. Hak fitnah ni orang deki orang apa. Kita tahu masjid bercadang nak latih si anusan jadi bendahari. Kita pun cerita. Ada mesyuarat, kita dedahkan dalam mesyuarat. Minta maaf lah. Ni kawan saya ni. Dia kalau bak duit, dia tak boleh harap ke dia. Pada ni. Cerita benda-benda buruk tau. Cerita benda buruk. Nama dia apa? Nama dia mengumpat. Sebab apa? Kawan tu duduk perangang tau. Berdahari masjid. Ada ni. Tiba-tiba dia, mana? Potong lain. Potong lain. Ada ni. Marahlah dianya. Itu mengumpat bukan dibenarkan. Bukan wajib kena beritahu. Sebab apa? Habis duit masjid nanti dia tu ke dia. Ada ni. Ni memang betul lah. Musim mengumpat tu. Tapi mengumpat awak mana? Mengumpat yang dibenarkan atau mengumpat yang tidak dibenarkan. Fitnah jangan. Sentuh tu batang tubuh orang jangan. Tadilah itik gembor-gembor ke, jangan. Waktu tak boleh. Tak boleh. Sebab yang dibicarakan adalah PE perbuatan. PE perbuatan tu dibicarakan. Ni. Hak maknanya hak kita berkenal PE. Yang tidak berkenal PE. Cuma tadilah kena sederhana. Kena sederhana. Yelah kadang-kadang kita ni berasa macam kitalah kita dak main orang sekarang ni tak ada akhirat ni. Mengumpat aku mengumpat aku, ngumpat ki kanan dia kata. Betul? Mengumpat ki kanan. Tapi mengumpat mana? Mengumpat haram belaka. Berlaku mengumpat ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengumpat haram belaka macam mana? Hak 6 tempat 6 keadaan ni ijma' ulama mengumpat dibenarkan. Mengumpat memang nama mengumpat, tapi dibenarkan. 6 keadaan. Dalam kitab Penuh Hati muslak 30, dalam kitab Hidayatus Salikin muslak 60. Dan kitab Al-Azkar ada, dan kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Hak 6 mengumpat yang dibenarkan. Antara contoh tadi lah risik. Itu antara risik. Itu risik untuk pasangan. Ini mana? Risik untuk memilih pemimpin. Kena nyatakanlah hala tuju dia macam mana. Kena cerita. Sebenar ke tak sebenar. Umpan ke ataupun apa. Kena cerita. Sebab apa? Sebab bila tersilap sahaja lama pula masa. Lepas tu memang dia kata musim mengumpat. Betul? Musim mengumpat. Jangan kita pakai borong mengumpat pakai haram belaka. Tak boleh.
Hindung, isteri Abu Sufyan, mertua Nabi lah. Mak ayah Sayyidina Ramlah radhiyallahu anha. Hina main ngadu ke Nabi. Abu Sufyan ni kedekut, tak boleh belanja cukup, boleh ambil kedok. Itu rekah hadis terpanjang. Nabi kata boleh ambil lah sekodok, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ambil untuk keperluan kamu dan anak kamu. Ning ni bining mai cerita buruk suami kepada Rasul ni. Menantu-menantulah kepada Rasul. Tapi Nabi SAW menantu, tapi Rasul. Banyak dah ni. Oh, ia boleh sebagai seorang isteri pergi cerita keburukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Berat tu. Dia nak tanya hukum. Boleh tak nak ambil duit suami dia tanpa disedari? Nabi pun bicara hukum. Itu di antara hak enam keadaan yang syarak membenarkan mengumpat. Tetapi sebenarnya Hindung ni, ibu pada Ramlah mertua Nabi ni, dia boleh sahaja, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang suami jangan sebutlah Abu Sufyan. Boleh tak nak cerita apa? Tidak nyatakan identiti. Tak nyatakan identiti, boleh ke tak? Boleh. Seorang suami yang beritahu Abu Sufyan suami dia. Tapi dia sebut Abu Sufyan tu. Nabi halang ke tak? Nabi tidak halang. Cerita apa tu? Cerita keburukan. Siapa yang cerita? Isteri cerita keburukan suami. Itu paling berat. Isteri cerita keburukan suami. Suami cerita keburukan isteri. Hak ni hak paling berat sekali. Berat campur bodoh lah. Dah ni. Cerita keburukan suami, cerita keburukan isteri. Lepas seorang anak, sampai ke bercucu. Tapi suaminya tak baik. Hak ni isterinya tak baik. Bercucu dah. Dah bodoh gitu. Dah kalau dah suami tu tak baik, minta pasah. Kalau isteri tu tak baik, cerai lah. Cerita apa kat orang? Ada ni. Dia cerita keburukan suami isteri ni sangat jahat dan sangat bodoh. Ada ni. Tapi cerita kepada Rasulullah, sebut nama Abu Sufyan suami dia. Sama juga dengan suami isteri pergi ke mahkamah. Tak pergi mahkamah lah, pergi jemput Tok Kodi, cerita masalah rumah tangga. Ada ni. Dia cerita apa? Cerita keburukan pasangan. Tok Kodi tu kerja apa? Kerja dengar umpatan. Sukalah, betul lah Tok Kodi dengar cerita umpatan. Kalau mengumpat tu haram, dengan mengumpat sama hukum. Ni mengumpat yang dibenarkan. Tok Kodi dengar umpatan pun dibenarkan. Itu je lah. Ke mana? Ke isteri pergi jemput Tok Kodi. Ada apa masalah ni? Masalah. Minta maaf lah, saya nak cerita keburukan suami saya mengumpat. Lepas tu mari ni, sebenarnya mari nak cerita keburukan lah ni. Lepas tu kenapa tak jadi cerita? Mengumpat dah Tok Kodi dah. Tu dia kata, ya mengumpat. Balik lah, saya cerita lah. Gitu. Dia kata gitu. Sekarang ni, kerja apa tu? Ni cerita kerja mengumpat. Tok Kodi kerja dengar umpatan. Tapi ni syarat benar kan? Ada ni. Jangan kita buat macam kita je lah lepas daripada umpat. Tak, ada ketika memang berlaku umpat mengumpat. Tapi atas jalan mana? Fitnah jangan. Fitnah tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan fitnah dosa lebih besar daripada dosa besar mengumpat lagi. Atas pandangan kebanyakan ulama, mengumpat dosa besar, fitnah lebih besar dosa besar daripada dosa besar mengumpat lagi. Tapi sebut tadilah sederhana. Kalau dia agak berlebihan, dia akan langgar batas. Mengumpat dibenarkan dan apabila berlebihan, dia akan pergi kepada tadi setuh tubuh badan yang tak ada kaitan. Yang kita cerita ada perbuatan itu salah, tahu tu. Tapi bila berlebihan, dia akan naik kepada tubuh badan. Tadi itik gambar-gambar apalah. Tu.
Jadi wak ceramah je itik gambar. Ni cerita lama lah ni. Cerita lama. Lu ni tak dengar dah itik gambar-gambar tu. Kalau sebut itik gambar-gambar pun tak faham orang kita ni. Itik gambar pun tak ada dah tau. Itik-itik tak ada dah. Kenapa? Sederhana. Kasih sederhana, benci sederhana. Jangan berlebihan. Segala perkara. Segala perkara. Jadi balik kepada kita memuliakan Rasul setinggi-tinggi kemuliaan. Tapi sederhana, tak naik macam puak Nasara, lebihnya Nabi Isa AS. Akhir naik jadi anak Tuhan, naik jadi Tuhan. Yahudi ni pula, dah lah Rasul tu kaum mereka. Beci mereka gak, sampai tahap mereka bunuh. Apa ni? Apa? Ekstrim kiri kanan. Dipanggil dah. Hak ni melampau pada kasih sampai Nabi Isa jadi Tuhan. Yahudi ni melampau pada beci sampai peringkat mereka bunuh. Kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana. Sangat-sangat mengasihi Nabi sallallahu dan sekarang rasul-rasul, tapi mereka adalah hamba Allah. Hamba Allah macam kita, yang bersifat manusia macam kita, tidak bersifat dengan sifat Tuhan, tidak bersifat dengan sifat malaikat. Tapi walaupun Nabi Rasul bersifat dengan sifat manusia, yang saya sebut tadi seperti kita, tapi yang tidak menjatuhkan martabat mereka, yang tidak ada kekurangan pada martabat Rasul. Ada pun kita ni banyak sifat manusia yang tak comel. Sifat manusia belakalah. Hak jenis gopo, sifat manusia juga, tak pelik. Allah dia ni gopo sungguhlah. Sifat manusia, biasa manusia tu gopo, tapi tak comel. Hak tu mustahil dia Rasul. Ada ni. Sifat manusia, tapi hak tak comel, tak ada dia Rasul. Tak pelik. Tidur banyak, tak pelik. Ke pelik? Ayah haji pula, tak ada kerja. Tak ada kerja. Lepas tu, banyaknya tidur. Bukan hak masjid surah lah. Hak tak ada kerja, pecing dah. Tak ada kerja. Masjid surah tak mari. Ada kerja. Tak ada kerja buat macam mana? Buat kerja. Buat kerja macam mana? Dinding comel-comel tebuk. Apa ji tebuk ji? Nak buat pitu. Buat pitu. Siap pitu. Lama-lama katok pitu. Apa ji? Dah jadi pitu sini. Nak tutup semula. Tutup pula. Kata apa tu? Buat kerja. Akhirnya jatuh barang atas kaki, nyakit ada kecil manis, barulah terlantar, tak gerak dah. Sebab apa? Cari nyakit. Sebab apa? Buat kerja. Mari masjid surah, tak peduli, dia buat kerja. Dia puas duduk saja. Koteh. Ada ni. Ada kerja. Sampai ke anak-anak pun tak suka kalau pergi rumah dia. Sebab apa? Dia buat kerja. Buat kerja. Anak dia kata, tu kerja tu tukang dia panggil lah. Buat. Dia upah lah orang. Dah, upah orang beri duit dia tu. Sebab apa? Orang tua tu nak kerja. Anak pun bayangkanlah. Ayah jadi tukang free di rumah dia. Tukang free lah orang panggil. Dia duduk saja. Anak dia kata, tak apalah ayah, kita carilah tukang, kita upah. Wah, upah bazir dia kata. Dia pun tukang. Tak ada kerja. Ada ni. Akhirnya boleh nyakit. Kerong, tidur je. Kuat tidur, sifat manusia. Tapi Rasul mustahil. Ada ni. Walaupun itu sifat manusia. Ada ketika Rasul sihat, ada ketika Rasul sakit. Sakit yang tidak mengurangkan martabat. Sakit biasa. Tu hak kisah Nabi Ayub AS tu. Kan kisah Ayub masyhur kan. Kisah Nabi Ayub AS tu masyhur. Mana sampai keterpaksa kena berpindah jauh daripada orang. Itu satu pandangan ulama mengatakan itu cerita tidak sebenar. Itu cerita karuk daripada mu'arrikhin. Juhalah al-mu'arrikhin. Tukang sejauh yang jahil.
Yang menambahkan cerita tu pok-pok Yahudi. Nabi Ayub sakit, tapi sakit biasa. Bukan sakit sampai ke terpaksa isterinya bawa Nabi Ayub AS ke tempat jauh daripada orang. Itu bukan sifat Rasul. Itu perkara yang mengurangkan martabat. Mustahil. Walaupun ada pandangan mengatakan bahawa cerita sakit Nabi Ayub tu cerita sebenar, tapi menyebabkan terpaksa menjauhkan diri daripada orang ramai. Jadi Rasul macam mana kalau terpaksa menjauhkan diri orang ramai, menyebabkan orang ramai jadi liar daripada Rasul. Sekarang mengatakan masa tu Nabi Ayub AS sudah selesai menyampaikan agama. Itu setengah pandangan. Sebab Nabi Rasul yang lain selepas selesai menyampaikan agama, Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur. Adapun Nabi SAW selepas selesai saja menyampaikan agama, yang saya nak bakar radhiyallahu anhu jadi sedih, sahabat lain jadi suka. Dah selesai dah menyampaikan agama, saya nak bakar jadi sedih. Sedih kenapa pula sedih? Nabi sudah menyampaikan sekian perkara agama. Nabi saya nak bakar sedih lah. Sebab apa? Akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul lain ada yang sudah selesai menyampaikan agama, umurnya masih lagi panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang menyatakan Nabi Ayub sakit berat seumpama tu selepas Nabi Ayub selesai menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak cerita hak nyakit-nyakit berat kerja tu kena cermat molek. Jangan berlebihan. Sebab apa? Takut termasuk di bawah perangkap pok Yahudi yang memang benci kepada rasul-rasul. Mereka akan cerita yang berlebih-lebihan. Sakit betul, dipung panjang. Itu perangai orang Yahudi, dibenci kepada rasul. Takut masuk dalam cerita ni. Sebab apa? Sebab kalau sakit seumpama tu, itu tidaklah membawa pada kekurangan kepada martabat rasul. Rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan pada hak mereka itu. Jadi maksud di bawah Muhammad Rasulullah ni benar, wajib benar sekian Rasul, amanah, fatanah dan tabligh bagi sekian Rasul. Dan maksud bahawa Muhammad Rasulullah ni mustahil dusta, khianah, bodoh dan kitman. Maksud di bawah Muhammad Rasulullah ni harus segala manusia, sifat manusia yang tiada membawa pada kekurangan pada hak mereka itu, kerana bahawa penghulu kita Nabi Muhammad SAW mendatang ia penghulu kita Nabi Muhammad SAW dengan wajib membenarkan lima kata sekaliannya, membenarkan sifat wajib, membenarkan sifat mustahil itu tak sama sekali, membenarkan sifat haru pada Rasul. Maka ini bermula daripada wajib sekian Rasul, 9 aqaid, 9 simpulan iman, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang haru bagi Rasul. Maka apabila dihimpunkan dia kan 9 aqaid kepada barang yang telah lalu, nescaya ada sekaliannya 50 aqidah. Maka apabila dihimpunkan, himpun tu capulah, dihimpun akan dia akan 9 aqaid kepada barang yang telah lalu, nescaya ada sekalian sekian aqaid 50 aqidah. Jadi barang yang telah lalu tu mana? 41 tu lah. Nak capu macam, nak himpun macam mana? Maka apabila dihimpun akan dia, capulah 9 aqaid ni, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat haruh ni kepada barang yang telah lalu. Telah lalu tu 41 yang masuk di bawah kalimah yang pertama la ilaha illallah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang haruh, nescaya ada sekaliannya sekalian aqaid 50 aqidah. 50 akidah yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam.